warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian ilmu fiqh miras kita. Pada kali ini kita akan sentuh berkaitan dengan tajuk harta pusaka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita mengetahui tentang harta pusaka. Apa yang dikatakan harta pusaka? Ini yang penting untuk kita ketahui. Apa yang kita panggil itu harta pusaka kerana fiqh miras adalah melibatkan harta pusaka. Fiqh miras melibatkan harta pusaka. Oleh itu, harta yang tidak tergolong sebagai harta pusaka, maka ia tidak terkait dengan hukum hakam pembahagian harta fara'i atau harta pusaka. Jadi harta pusaka ialah apa harta pusaka? Harta pusaka ialah semua harta peninggalan si mati, iaitu harta yang dimiliki oleh seseorang semasa hayatnya dan kekal pemilikan itu sehingga dia mati. Jadi saya ulang, harta pusaka ni ialah semua harta peninggalan si mati yang dimiliki oleh seseorang semasa hayatnya dan kekal pemilikan itu sampai dia mati. Sekiranya sesuatu harta yang kita miliki, sebelah pagi kita dah jual, sebelah pagi kita dah beri kepada orang lain, atau sebelah pagi kita hadiahkan harta itu kepada mana-mana pihak, atau kita guna untuk bayar hutang dan sebagainya, maka sebelah petang kalau kita meninggal dunia, harta yang kita jual pagi tadi itu tidak lagi tergolong sebagai harta pusaka, kerana harta berkenaan tidak kekal pemilikan sampai kita mati. Supaya kita nampak beza, kerana ramai masyarakat kita di luar sana hanya memandang pada nama, pada geran. Memanglah jual pagi tadi tak sempat nak tukar nama pada geran tanah, geran rumah, geran kereta dan apa-apalah yang berdokumen. Memang tak sempat. Jadi mungkin di kalangan waris-waris bergaduh atau berebut harta yang mengatakan bahawa harta berkenaan masih lagi milik bapanya, masih lagi milik arwah suaminya, atau masih lagi milik arwah isterinya. Kerana apa? Kerana namanya masih tercatat pada geran. Sedangkan pagi tadi dia sudah jual tanahnya itu, dia sudah jual keretanya itu, dia sudah jual rumahnya dan sebagainya. Jadi kita hanya base atau pandang nama pada geran. Jadi ini yang kita nak perhati sama-sama lah tuan-tuan dan puan-puan dia, kerana dia boleh menyebabkan seseorang itu memaksa pihak lain atau merampas hak orang lain. Oleh itu, sebab itulah Islam amat menggalakkan kita biar ada bukti bahawa berlakunya pindah milik harta kalau jual beli dan sebagainya lah, terutamanya barang yang besar-besar ini. Kerana mungkin di sana anak-anak tidak bersalah, isteri tidak bersalah apabila menuntut harta itu. Dia kata harta arwah ayahnya, arwah suaminya sebab nama pada geran. Kalaulah sekiranya tak ada bukti yang menunjukkan berlaku jual beli, tetapi ada yang mendakwa bahawa ia sudah dijual, tiba-tiba diterima begitu sahaja, mungkin akan datang habis harta si mati, orang akan dakwa. Sebab itu Islam menjaga perkara ini. Tidak nanti kalau kita katakan, kalaulah dengan semudah itu nama di geran tanah masih nama seseorang, tetapi satu pihak mendakwa bahawa si mati dah jual pada dia dan dah bayar dah pun, wari-wari pun kata okey, tak ada masalah kan, kami bagilah ke awak. Esok orang lain pula datang, lusa orang lain pula, habis
Kan tak salah, tetapi kalau dah anak-anak dan isteri dah tahu bahawa harta berkenaan telah pun dijual, telah pun diberi kepada pihak lain dan sebagainya, dan sempurna rukun dan syarat jual beli dan sebagainya, pemberian hadiah dan sebagainya, maka kalaulah mereka dah tahu tapi saja-saja nak tuntut, tak nak beri, itu bermasalah. Kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, seterusnya, segala apa yang menjadi kepunyaan si mati pada masa hidupnya kemudian ditinggalkan untuk waris-warisnya, sama ada ia merupakan harta benda mahupun hak-hak atau apa-apa yang termasuk ke dalam miliknya setelah dia mati, juga dianggap sebagai ta'rif harta pusaka. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak perkara yang masuk dalam milik si mati selepas dia mati. Lepas mati barulah dapat harta itu. Masa hidup tak dapat. Contoh kira WSP, masa hidup nak keluar cukuplah payah, mati je bagi habis. Contoh, itu dianggap harta pusaka. Begitulah apa hasil-hasil yang lain, kembangan terhadap harta-harta yang lain. Contohnya rumah sewa dan sebagainya. Masa kita hidup, orang itu berhutang tak nak bayar lagi sewa, mati baru dia pergi bayar. Jadi hasil sewa berkenaan masuk ke dalam milik si mati selepas dia mati, juga dianggap sebagai harta pusaka, kerana sepatutnya perkara itu dah berlaku semasa hidup si mati, tetapi tidak berlaku kerana ada halangan kekangan tertentu. Apabila disebut semua harta peninggalan si mati, maka ia meliputi semua sekali, sama ada harta itu nilainya tinggi atau kecil nilainya. Seperti pinggan mangkuk dan sebagainya, itu tak besar sangat nilainya, sehingga sebesar-besarnya seperti rumah, tanah dan sebagainya. Jadi apa-apa yang ditarifkan sebagai harta apa dia? Iaitu barang yang bernilai, yang ada nilai menurut hukum syarak, itulah harta. Apabila ditinggalkan oleh pemiliknya, menjadilah harta itu sebagai harta pusaka. Okay? Jadi harta itu dianggap harta pusaka apabila ditinggalkan oleh si mati. Sebab kita yang kecil-kecil itu kita kata tak apalah, tak apa. Jangan kalau melibatkan hak-hak anak yatim terutamanya, hak orang yang kurang upaya mental terutamanya, ia dianggap harta pusaka. Jadi pengurusannya mengikut hukum faraid lah. Tapi perlu kepada siasatan. Betul ke ini harta pusaka pinggan, betul ke mungkin dia hadiah kepada isteri dia. Contoh, banyak barang dapur tu mungkin hadiah kepada isteri, pinggan, gapu, sudu dan sebagainya. Abang beli sudu ni, abang hadiah pada awak, buat guna untuk kita makan bersama. Jadi hak isteri tak jadi pusaka kalau suami mati. Kalau isteri mati pula jadi harta pusaka. Contoh. Sebab itu nak berlaku kontrak ni, abang beli untuk kita guna. Untuk kita tu dua-dua. Jadi isteri boleh tuntut harta sepencarian. Contohnya lah. Banyak nanti kita akan bincang berkaitan dengan hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka. Sebab itu kena kenal pasti dahulu apa yang dikatakan harta pusaka, untuk kita senang dalam perbincangan faraid nanti. Sebab harta yang tidak tergolong sebagai harta pusaka tidak terikat, tidak tertakluk dengan harta pembahagian mengikut faraid. Sebab itu penting nak kita kelompokkan, kita kategorikan perkara ini. Penting untuk kita, orang panggil, sediakan bakul. Contoh, ini bakul harta pusaka, ini bakul bukan harta pusaka, walaupun ia diperolehi selepas kematian. Biasanya begitulah. Oleh harta yang diperolehi semasa hidup lain sikit, harta yang diperolehi selepas mati ni mungkin yang golongan yang harta pusaka yang ini sahaja dianggap boleh terlibat hukum faraid. Yang dalam bakul bukan harta pusaka ini tidak terlibat hukum faraid. Jadi itu kita kena bezakan harta pusaka atau bukan. Sebab
pengurusan harta pusaka adalah yang melibatkan harta dalam kelompok bakul harta pusaka sahaja. Okey, yang dalam bakul bukan harta pusaka ini tak terlibat dengan hukum hakam faraid. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey, kejap saya pindah slide sekejap ya. Okey. Okey. Mungkin tak masuk lagi dalam Facebook kita. Okey, baru masuk. Terima kasih. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila kita lihat kepada definisi harta pusaka sebelum ini, kalau kita dah lihat definisi harta pusaka sebelum ini, kita boleh golongkan apa yang termasuk sebagai harta pusaka antaranya. Apa yang termasuk sebagai harta pusaka antaranya, yang pertama, semua harta si mati yang diperolehi secara yang halal. Yang halal. Jadi harta yang diperolehi secara halal sahaja boleh diwarisi. Yang ini penting pencarian harta yang halal. Kan dari awal lagi, kerana kalau sekiranya dapat dipastikan bahawa harta itu tidak halal secara perolehannya, maka dia tak terlibat dengan hukum faraid. Kena serah kepada Baitul Mal. Bukan boleh diwarisi. Kecuali waris yang miskin dan sebagainya adalah tata cara pengurusannya. Sebab itu dari awal lagi saya selalu buat contoh lah. Kalau orang tu yang bercampur harta halal, kita boleh pisahlah. Simpan dalam akaun bank yang mengamalkan riba contohnya, yang mengamalkan interest dalam bentuk riba. Simpanan jadi harta pusaka, tambahan itu bukan, yang riba itu bukan. Itu jangan kata semua sekali tak jadi pusaka. Simpanan asal harta pokok adalah harta pusaka, tambahannya bukan, sebab dia diperolehi secara tak halal. Yang simpanan kita tu halal lah. Okey, itu. Yang kedua, sewa yang belum dijelaskan kepada si mati tapi dijelaskan selepas mati, sewa berkenaan menjadi harta pusaka. Ramai orang sekarang ni rumah buat homestay, kan, buat sewa dan sebagainya. Selepas daripada pemilik rumah meninggal dunia, maka harta rumah itu tak diturun milik kepada siapa-siapa, tangguh je, tetapi diuruskan secara homestay. Harta hasil homestay itu dianggap harta pusaka selagi mana tidak ditentukan siapa pemilik rumah berkenaan dan seterusnya lah. Itu hasil yang dibayar bulan, siapa ambil? Kalau seorang saja ambil bermasalah lah, sebab dia harta pusaka. Kan, cara nak bahagi nanti kita akan bincang bagaimana pembahagian secara faraid. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Okey, jadi banyak yang perkara ni, bayar sewa selepas mati baru datang bayar hasil sewa berkenaan, okey, menjadi harta pusaka. Banyak harta juga, ingat, kan, hasil kebun dan sebagainya termasuklah, kan, hasil kebun, sebab ia diperoleh lepas mati. Selagi mana kebun itu belum ditentukan pemilik lah, siapa punya. Kan, sebab lambat 2-3 tahun tak selesai, 10 tahun mungkin tak selesai, 15 tahun mungkin tak bahagi lagi harta pusaka. Jadi ke mana pergi hasil-hasil berkenaan? Di situ kita kena ambil perhatian, kerana dia melibatkan harta pusaka. Rumah buat sewa, siapa yang ambil, yang guna hasilnya? Hasil kebun tiap tahun berbuah, makan hasil dan sebagainya, siapa yang ambil? Siapa yang kawal? Waris lain tak bahagi ke? Tak minta izin ke? Ini yang timbul isu, sebab dikata arwah ayah saya tinggalkan, ikut suka saya lah. Bukan kalau arwah anak tunggal dan waris tunggal tak timbul isu. Kan, ramai yang jawab begitu kan saya. Ya, arwah ayah saya tinggal, ikut suka saya lah harta dia, dan akan jadi harta saya juga. Betul, tak masalah untuk jadi harta awak itu. Jawapannya, tetapi bukan semua sekali jadi hak awak, kecuali awak waris tunggal, tak ada yang lain.
Itu cerita lain lah. Tapi kalau melibatkan waris lain, kena minta izin lah. Sedangkan nak pinjam motosikal abang pun minta izin. Kan masa hidup. Begitulah bab pusaka tak minta izin. Itu saya pelik tu. Kan? Kalaulah abang kita ada kereta dia. Kan? Kereta dia. Kan? Kita nak pinjam. Kita minta abang pinjam kereta sekejap. Saya nak ke sana. Abang kata okey ambil lah. Tapi kalaulah ada hasil kebun, abang kita pun ada hak di atasnya. Kita tak tanya pun dia. Kan pelik tu. Saya selalu sindir begitulah. Nak pinjam apa-apa dengan harta abang, minta. Tapi harta pusaka, ada bahagian abang, ada bahagian adik, ada bahagian ibu yakni isteri, ada bahagian orang-orang lain lagi mungkin yang tak itu tak minta. Dia kata harta arwah ayah dia. Kalau dia seorang senang cerita. Itu yang kita nak pastikan supaya mana yang dikatakan harta pusaka itu tuan-tuan dan puan-puan ya, kita dapat bezakan. Nak minta izin dan sebagainya sebab dia berpanjangan perkara ini. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya, hutang kepada si mati yang dijelaskan selepas kematian. Hutang kepada si mati yang dijelaskan selepas mati. Yang jelas masa hidup tu confirm dah harta pusaka. Kalau masih baki lagi, contohnya lah A berhutang kepada B. A berhutang kepada B. Masa B hidup, A datang bayar. Memanglah dapat kat B lah harta tu. B simpan, mati jadi pusaka. Tetapi A berhutang kepada B, belum berkelapangan A untuk membayar hutangnya kepada B, tiba-tiba B meninggal dunia. Okey? B mati. Okey? B meninggal dunia. A pun tahu B meninggal dunia, datang nak bayar hutang. Tak kiralah berapa jumlahnya. Bayaran yang dibuat oleh A itu menjadi harta pusaka. Kerana hutang berkenaan patut bayar masa hidup lagi. Kan masa dia hidup lagi hutang berkenaan itu. Okey? Jadi kena anggap ia sebagai harta pusaka, termasuk sebagai harta pusaka. Okey. Jadi hutang yang dibayar tak kiralah banyak, mungkin banyak hutang berkenaan tuan-tuan dan puan-puan ya. Kemudian yang seterusnya yang dianggap sebagai harta pusaka ialah dividen atau faedah yang lahir atau terbit daripada harta si mati. Pokoknya dah menjadi harta pusaka. Tambahannya macam ASN, ASB, hibah tabung haji dan sebagainya yang dibayar selepas kematian si mati daripada harta pokok yang ditinggalkan oleh si mati dianggap harta pusaka, saham dan sebagainya. Itu termasuk juga harta pusaka, bukan pokoknya semata-mata. Okey, kemudian harta pusaka juga adalah harta penama seperti takaful, seperti KWSP, seperti tabung haji dan sebagainya, atau koperasi dan sebagainya, public mutual dan sebagainya yang ada penama, yang diletak penama ke atas harta berkenaan. Contoh KWSP, harta penama, okey, harta penama dan dia menjadi harta pusaka. Kemudian barang yang lahir selepas mati dari usaha semasa hayat. Seseorang itu bekerja, berusaha dan sebagainya, bercucuk tanam dan sebagainya, ternak ikan dan sebagainya, tapi belum besar ikan, belum dapat hasil, padi belum dapat hasil lagi ketika masih hidup, tanam tanaman dan sebagainya, tiba-tiba berbuah, dapat hasil lepas dia mati, maka menjadi harta pusaka hasil yang dapat itu. Ulama dulu banyak buat ibarat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalaulah seseorang itu merentang pukat, contoh ulama buat dulu. Rentang pukat, okey, kan. Kemudian dia lepas rentang tu dia rehat ataupun balik besokkan nak pergi lihat, meninggal malam tu. Ikan-ikan yang tersangkut pada pukat itu, yang kena pada pukat berkenaan, ulama kata harta pusaka. Ulama dulu ia kait dengan suasana semasa dia.
Jadi yang perkara-perkara itu, barang yang lahir itu banyaklah. Ulama juga buat contoh, kalaulah seseorang itu mengambil air nira kelapa, kan, dia perang nak jadikan cuka, ketika berbuih, ketika mabuk itu berbuih, orang panggil jadi tuak atau arak itu. Ketika buih itulah meninggal tuan yang ambil. Lepas 3 hari meninggal, tertukar menjadi cuka. Cuka harta pusaka. Ulama buat contoh nak kaitkan dengan harta semasa. Okey, seterusnya. Okey. Saya sentuh berkaitan tadi, berkaitan dengan KWSP. Okey, KWSP. Okey. Saya nampak belum. Okey, terima kasih dah keluar dalam slide kita. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi ini yang saya sentuh KWSP. Sebab apa KWSP itu menjadi harta pusaka, bukan menjadi milik penama? Okey, kerana terdapat jawatan kuasa fatwa kebangsaan, kan, jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan dalam muzakarahnya kali ke-49 tahun 2000 memutuskan wang KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja dan wang simpanan yang disimpan, wang disimpan adalah pusaka yang mesti diagihkan mengikut hukum faraid. Penama nomini yang tercatat pada KWSP adalah bertindak sebagai wasi atau pentadbir harta semata-mata, kan, bukan menjadi pemilik mutlak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ya, bukan hak dia. Jadi penama yang ada dalam senarai nama KWSP berkenaan hanya bertindak sebagai pentadbir atau wasi, orang yang melaksanakan wasiat atau amanah si mati untuk mengagihkan harta berkenaan mengikut hukum faraid. Kalau sekiranya penama berkenaan merupakan salah seorang daripada waris yang layak mendapat harta pusaka, maka adalah bahagiannya. Kalau sekiranya penama berkenaan adalah bukan dalam kalangan waris yang layak mendapat harta pusaka, maka tolong agih je lah. Kan? Bukan bahagian. Dia tak boleh ambil sebagai hak faraid, boleh ambil sebagai upah yang wajar. Upah lain cerita. Maklumlah dia keturun naik, pergi agih dan sebagainya, mungkin makan kos. Jadi dia boleh ambil upah yang sewajarnya sebagai pengurus atau pentadbir harta. Siapa nak urus secara percuma? Tak ada orang nak urus secara percuma sekarang ini. Bagi-bagi kat waris, dia dapat 500,000 siap seorang. Kita tolong urus saja, tengok jarang. Kalau boleh buat, baguslah. Okay? Jadi upah boleh ambil daripada harta itu. Jadi KWSP berkenaan. Okay? Jadi penama, harta penama, ada satu lagi fatwa, okay, yang diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja kita. Okey, penama KWSP, wang simpanan pekerja, wang simpanan di pejabat pos, bank, insurans dan syarikat kerjasama adalah sebagai orang yang melaksanakan wasiat si mati. Okey, daripada sumber-sumber tersebut untuk diagihkan atau dibahagikan kepada orang yang berhak menurut hukum faraid, pembahagian ikut faraid. Jadi mulai hari ini kita dah tahulah, tak tanya banyak. Sebab apa KWSP, kan dia kerja, dia letak nama ikut suka dia lah. Kalau ikut suka, habislah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Islam ini ada garis panduan, ada peraturan. Ia tak pakai ikut suka. Kalau ikut suka, mungkin boleh membawa kepada kerosakan. Ya, ada peraturan. Itulah Islam, kan, the way of life, cara untuk kita hidup. Dia tak pakai ikut suka. Kan. Jadi kena kena lihat dari sudut itulah. Jadi penama, kalau KWSP, apa-apa harta yang ada penama, takafulkah ia, simpanankah ia dan sebagainya lah, yang ada penama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya, maka ia menjadi harta pusaka, bukan milik seorang saja duk ambil, duk guna.
Okey, tetapi apabila dia jadi harta pusaka, kalaulah si mati berhutang, boleh kena gunakan atau boleh digunakan KRSP itu untuk bayar hutang, bukan bagi kepada waris. Boleh pun pentadbir itu tak nak bagi kepada waris tapi nak bayar hutang dulu, tak ada masalah. Contoh, si mati ada berhutang dengan si A sebanyak 10 atau 15 ribu, contoh kan. Kemudian apabila dia ada KRSP, dinamakan atas nama isterinya sebagai penama. Berlaku je kematian, isteri dapat wang KRSP dibayar atas nama isteri, total semua sekali 100%. Okey, apabila isteri dapat duit berkenaan, datanglah si A minta hutang, isteri boleh bayar boleh gunakan KRSP itu untuk bayar hutang sampai habis sekalipun tak apa. Sebab bagi faraid, dia duduk kemudian daripada bayar hutang. Itu kita akan sentuh pada pertemuan akan datang. Jadi tak salah nanti orang duk marah kata apalah guna harta itu bayar hutang. Memanglah sebab dia harta pusaka. Sebab apa harta pusaka? Sebab dia KRSP, dia hanya penama. Harta pusaka hendaklah diguna untuk bayar hutang dulu, belum serah kepada waris-waris. Sebab itu dia kata mati, kalau fatwa tahun 2000 tu, keputusan muzakarah jawatan kuasa fatwa kebangsaan, dia kata mengikut hukum faraid. Apa dia hukum faraid? Hukum faraid yang pertama, kena tahu harta pusaka. Tahu dah dia harta pusaka, KRSP harta pusaka. Apabila tahu apa yang perlu dibuat terhadap harta pusaka, sebab dia tertakluk kepada hukum faraid. Mula-mula sekali urus jenazah, yang kedua bayar hutang, kalau ada harta sepencarian isteri boleh tuntut harta sepencarian, lepas tu tunai wasiat dan sebagainya. Ada wasiat, tunaikan wasiat, lepas tu baru bagi kepada waris. Baki, bukan bahagi dulu. Kita tak bahagi dulu, hutang biar kat dia lah. Jangan kita guna harta secara yang salah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ni kita boleh tahulah KRSP itu kalau sekiranya ada penama berkenaan adalah sebagai wasi sahaja. Sekarang ini KRSP boleh kita selepas pindaan peraturan KRSP pada tahun 2017, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita boleh nak namakan orang yang di bawah umur sekalipun. Ramai yang menamakan orang bawah umur. Maksudnya macam seseorang ini dia nak letak penama wang KRSP, simpanan caruman KRSP dia, anak dia baru umur 8 tahun. Dia letak nama anak dia, tak salah, tak ada masalah. Tetapi jika dia meninggal dunia, anak itu umur baru 15 tahun. 15 tahun. Dia meninggal dunia, anak itu umur 15 tahun yang dinamakan, maka KRSP tak akan bayar kepada anak ini, dan KRSP akan bayar kepada pentadbir harta pusaka yang dilantik oleh waris-waris yang dapat surat kuasa mentadbir pusaka. Dibayar kepada mereka. Tak ditunggu anak ini. Dia kata KRSP tak tunggu 3 tahun. Sebab 18 baru nak serah. KRSP tak tunggu. Okey. Tetapi kalau anak itu dah umur 17 tahun mati, KRSP boleh tunggu sampai setahun sahaja. Cukup 18. Okey, anak cukup 18 boleh dibayar, tunggu setahun. Tetapi kalau melebihi setahun untuk cukup 18 berlaku kematian, maka KRSP bayar kepada pemegang surat kuasa mentadbir ke atas harta pusaka. Tak sama sebelum 2017, dia tunggu anak itu sehingga balik, sehingga umur 18 tahun. Sekarang tidak lagi. Jadi kalau kita namakan orang di bawah umur, tak ada masalah. Mungkin kita panjang umur, anak kita dah berumur lebih pada 18, mungkin tak salah pun. Tetapi nak bagi tahu kesannya, kalau sekiranya anak yang kita tinggalkan itu, tuan-tuan dan puan-puan ya, yang kita namakan masih lagi di bawah umur 18, jauh lagi nak cukup 18, melebihi tempoh setahun, duit itu takkan dibayar kepada anak, ia akan bayar kepada pentadbir pusaka. Sebab apa? Tak salah pun. Sebab apa? Sebab
Kalau bayar ke anak pun memang kena bagi ikut pusaka, bukan milik dia seorang. Kan itu antara hujahnya lah. Kalau tunggu anak besar, orang lain nak guna sebab nak agih ikut pusaka. Kalau tunggu kan anak baru umur 10 tahun meninggal, 18 tahun, 8 tahun lagi tunggu. Apabila anak itu sampai umur 18 tahun, bayar kepada anak. Anak pun agih ikut pusaka. Kan? Lebih baik agih dari awal. Sebab nak tunggu 8 tahun, mungkin waris yang memerlukan harta pusaka meninggal pula. Ya? Meninggal pula waris berkenaan. Mana kita tahu? Ajal maut bukan kerja kita. Kan? Okey. Okey, seterusnya. Okey, slide seterusnya ya. Okey. Yang tadi kita dah lihat harta yang termasuk sebagai harta pusaka. Sekarang kita nak lihat harta mana yang tidak tergolong sebagai harta pusaka. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila kita kenal pasti yang tadi harta pusaka ikut hukum faraid. Yang ini tak perlu ikut hukum faraid. Tak perlu ikut pembahagian faraid atau pembahagian harta pusaka kena agih sama banyak ke, kena agih lelaki dapat 2 bahagian, perempuan 1 bahagian ke. Tak terikat dengan itu tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Yang pertama, okey, antaranya ni bukan banyak lagi. Ini antara yang dekat dengan kita yang selalu orang tanya. Okey. Kan? Banyak lagi. Yang pertama, harta yang telah diberi atau dihibahkan kepada pihak lain. Harta yang telah dijual oleh pemiliknya kepada orang lain atau pihak lain. Harta yang diwakafkan oleh pewakaf semasa hidup kepada pihak lain. Contoh, harta yang dipegang amanah kan oleh si mati, harta orang lain. Dia hanya pemegang amanah, bukan harta pusaka dia. Kena pulang balik kepada pemilik asal. Dia hanya pemegang amanah. Jadi perkara ini harta-harta yang tergolong di bawah yang saya sebut tadi tu tidak dianggap sebagai harta pusaka. Dah jual, dah apa dan sebagainya lah. Dah diwakafkan, dah diwasiatkan dan sebagainya kan. Contoh wakaf kan, jangan dibahagi pusaka harta arwah ayah dah wakaf semasa hidup dia, dah jelas dah hukumnya, terlaksana dah semasa ayah masih hidup. Jangan kan, harta ia tidak dianggap lagi harta pusaka. Yang seterusnya khairat kematian. Okay? Khairat kematian. Khairat kematian, orang bayar selepas mati kan, dapat khairat kerana si mati, apa itu ni, macam-macam lah. Okey, yang dibuat di taman kita dan sebagainya. Okey. Jadi dianggap sebagai khairat kematian. Apabila khairat kematian, dia tidak dianggap sebagai harta pusaka. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi khairat kematian yang dibayar ni banyak sebenarnya, ada banyak. Mungkin taman kan, taman perumahan ada khairat, Korea surau dan sebagainya bagi kan, masjid bagi ada khairat, tempat dia kerja pun ada khairat. Contohnya lah kan, KWSP dia mencarung dapat 2,500 wang tambahan khairat. Itu bukan harta pusaka. Yang menjadi harta pusaka caruman KWSP. Dia ada simpanan dalam, dia ada melabur dalam ASN atau ASB, ada 1,000 yang dibayar wang khairat. Banyak kan, dia masuk koperasi pula kan, saham koperasi dan sebagainya, ada khairat, dapat wang khairat. Banyak tu, campur semua sekali tu ribu-ribuan juga atau puluhan ribu mungkin. Waris dah kelabu mata dah kan. Dia kata bagi ikut pusaka. Saya nak 2 bahagian. Anak lelaki kata kepada anak perempuan, bukan harta pusaka, tak perlu ikut pun. Nak bagi sama banyak pun boleh kan. Dan jika berkeupayaan bukan di bawah tanggungan si mati, mungkin tak payah beri pun. Sebab tujuan khairat ini untuk meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga si mati.
Tujuannya nak meringankan beban. Habis orang yang kaya dah tak beri pun tak apa. Kan? Dia tak ada beban, patut dia yang beri. Kan saya selalu sindir begitulah, ni duk berebut orang khairat. Kan contoh. Kan contoh. Walaupun tak salah, terpulang perbincangan. Ia tak terikat dengan hukum faraid. Tapi saya selalu begitulah, tujuan diwujudkan khairat dan sebagainya untuk meringankan beban si mati. Terutamanya orang-orang yang ditanggung oleh si mati, terutamanya isteri, anak-anak bawah umur, OKU anaknya, orang kelainan upaya, orang-orang istimewa dan sebagainya. Ini tak yang kaya-kaya duduk berebut orang khairat. Masalah lah. Dari segi matlamat falsafah wujudnya, orang khairat itu tidak tercapai sepenuhnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya? Sebab dia bukan harta pusaka. Ya? Bukan harta pusaka. Walaupun dia layak dapat pusaka, cuma dari segi keupayaan dan sebagainya mungkin kita ini berbeza, kan berbeza. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi wang-wang khairat bukannya. Yang seterusnya pemberian orang yang menziarahi kematian atau jenazah. Okey, kan bila seseorang itu meninggal dunia. Okey, meninggal dunia biasanya dah ke-6 ke, masa belum dikebumikan dan sebagainya, orang akan datang ziarah sentiasa. Dia beri kan sagu hati, sumbangan dan sebagainya. Yang diberi itu tak dianggap harta pusaka, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya. Tak dianggap pusaka. Okey, ataupun kan kita kena beza dua, tuan-tuan dan puan-puan kena beza. Katakanlah si yang meninggal ini, si A ni yang meninggal dunia, semasa hidupnya dia sakit lama di hospital, terlantar sakit yang lama, sama ada dia koma dan sebagainya, lama sakitnya. Apabila lama sakitnya duduk di hospital, orang datang ziarah, bagi melawat, bagi duit. Okey, bahagi duit. Kemudian bahagi macam-macam buah dan sebagainya, bahagi duit. Kita nak lihat duit terutamanya, kan? Bagi duit. Yang datang kawan-kawan pejabat bagi duit, datang kawan-kawan setaman bagi duit, datang kawan-kawan sekampung bagi duit. Ramai sekarang ni orang tak tahu kan. Dulu mungkin orang tak tahu, ini bank in, kawan ini bank in dan sebagainya. Sebab dengan kemudahan Facebook, dengan kemudahan WhatsApp, sakit sikit semua tahu kawan-kawan yang lama kan. Geruk semua tahu. Contoh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi masing-masing masuk duit, masa dia sakit, walaupun dia tak sedar ketika itu, dia koma pun. Okey, dia koma ketika itu, dia tak sedar pun. Duit itu dapatan atau perolehan ketika sakit berkenaan itu harta pusaka. Itu harta pusaka. Walaupun dia tak terima. Sebab apa? Penerimaan boleh diwakilkan. Orang lain lah tolong terima pada pihaknya. Sama seperti kita beri hadiah kepada orang yang minta sedekah, orang buta tepi jalan dan sebagainya. Kan? Dia tak tahu pun kita letak dalam bekas dia tu. Tak semestinya tahu. Kalau derma sumbangan. Kan? Berapatah lagi di masjid hanya letak tabung. Tak ada orang pun tunggu. Tapi bab ini dia duk kata sah ke? Tak ada masalah. Syarat untuk menjadi penerima ialah orang yang layak memiliki harta. Siapakah yang layak memiliki harta? Orang yang ada di atas muka bumi, atas dunia. Semua orang yang ada di atas dunia layak memiliki harta. Tetapi tidak semua orang yang layak memiliki harta boleh menguruskan harta. Orang yang nak menguruskan harta mestilah akil balik. Beza mengurus dengan memiliki. Anak kita boleh memiliki harta. Tidak, tak adalah orang bagi duit hari raya. Anak umur baru 3 hari, orang bagi duit hari raya. Banyak pula tu. Duit anak ke duit anak? Duit anak. Tapi anak boleh ke terima? Nak cakap pun tak erti lagi, baru 3 hari. Di situ orang tak tanya, tapi bab pusakanya tanya. Kan pelik. Saya selalu sindir begitulah tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita faham duduk perkara itu. Kan?
Dia sakit kan, dia tersakit boleh terima juga. Saya selalu sindir begitu tuan-tuan dan puan-puan. Bukan setakat itu. Tak ada masalah selagi dia hidup atas dunia, boleh dia memiliki harta. Cuma orang lainlah terima bagi pihaknya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan kena berhati-hati dalam pemberian orang yang menziarahi kematian ini. Kalaulah kita pergi ziarah orang waris lain semua dah kaya-kaya, contohnya lah waris si mati ni, dia orang dah senang, tetapi kita nak raikan, kita nak beri kepada isteri, maka beri kepada isteri lah. Ni saya hadiahkan kan kepada awak atas kematian suami awak, untuk awak ya, maka isteri seorang je duit itu, orang lain tak layak, anak pun tak layak, terpulang kepada isteri nak beri. Sebab itu lafaz kita beri itu kena hati-hati. Kan, kalau anak dia ada di sekolah, contohnya sekolah A, sekolah B kan. Kan? Sekolah A, sekolah B, buat pengumuman kat sekolah, cikgu sekolah apabila mengetahui kematian ayah kepada salah seorang pelajar sekolah itu. Dan sekolah itu buat pengumuman macam mana? Kalau dia buat pengumuman kata untuk anak di sekolah itu, katalah anak di sekolah itu namanya Aiman. Minta maaf kalau terkena nama rakan-rakan kita yang ada mengikuti hari ini. Nama Aiman, baru umur 8 tahun di sekolah itu kan. Sekolah buat pungutan sumbangan membantu Aiman yang kematian, arwah ayahnya membantu Aiman. Maka Aiman seorang je dapat duit kat sekolah tu. Jadi guru sekolah, pihak yang memegang amanah, semasa menyerah duit itu kepada ibu atau penjaga Aiman ini, hendaklah bagi tahu duit ini adalah pungutan sekolah untuk Aiman ya, gunakan untuk Aiman. Kena bagi tahu, tidak di sana tak tahu. Dia pun hadiah ke anak-anak yang lain, sedangkan masa dipungut untuk Aiman. Aiman baru umur 8 tahun. Aiman kata tak apa, bagi orang lain juga. Belum tentu boleh pakai. Sebab harta Aiman, dia bawah umur, tak boleh. Tidak habis harta kat rumah, barang-barang dia. Kan kena faham. Dia nak bagi ke orang lain kan kena syarat cukup umur. Tak boleh bagi kat orang. Kan syarat dia. Gitu kita tuan-tuan dan puan-puan, kita kena jaga perkara ni. Walaupun bukan harta pusaka. Sebab itu orang tanya, Ustaz, abang dia ambil, anak dia yang lain ambil, mak dia ambil harta pusaka, sedangkan mak dia macam-macam lah Ustaz. Ada orang tanya, mengapa dia ambil? Kan kita nak bagi kat isteri dia. Awak masa serah dulu, awak bagi tahu macam mana? Saya kata untuk meringankan beban keluarga si mati. Habis ibu bapa tu keluarga lah. Sebab kita tak khususkan. Sebab itu saya kata, kalau nak khusus, bagi khusus. Kan saya nak bantu isteri dia je. Sebab berbeza tuan-tuan dan puan-puan ya. Katakanlah seorang ini si mati ni, apabila kita buat pengumuman di pejabat kan, kan dia meninggal, si mati itu meninggal. Okey, meninggalnya seseorang ini, isteri dia kan umur baru 29 tahun, bekerja di sebuah syarikat. Apabila syarikat tahu bahawa isteri ini kematian suaminya, syarikat berkenaan pun akan buatlah kolek untuk membantu isteri itu, maka dia seorang je dapat yang syarikat itu bagi. Kan membantu keluarga isteri ini, kematian keluarga kan, anak dia dan sebagainya lah. Itu keluarga, beza. Jadi nak bantu siapa, kita beri ini sumbangan. Jadi biar jelas di situ supaya penggunaannya nanti tak berlaku kekaburan. Tidak nanti baru tanya, Ustaz nak buat macam mana? Habis awak beri untuk siapa? Saya kena tanya itu dulu. Sebab kita takut jawab salah. Dia kata kami untuk beri untuk isteri tapi waris lain guna. Tak bolehlah buat macam tu. Isteri je lah. Kami bagi untuk keluarga tapi isteri seorang guna. Pun tak boleh juga. Contoh. Sebab itu nak kena jelas pemberian ketika ziarah. Biasanya letak tabung di depan rumah, letak bekas di depan rumah dan sebagainya, itu untuk keluarga lah, ikut uruf lah tarifnya. Tetapi kalau kita nak bagi kat isteri itu seorang, serah secara individu, itu lebih selamat. Kemudian isteri nak guna untuk orang lain, tu hak dia terpulang. Tak nak guna pun tak salah, nak guna pun itu ihsan daripada dia. Jadi kena jaga itu tuan-tuan dan puan-puan supaya kita nak nampak perkara ini. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, faedah kematian atau amount tambahan KWSP sebagaimana yang saya nyatakan sebelum ini, yang ini tidak termasuk harta pusaka tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kalau KWSP tak silap saya bagi 2,500, tak silap saya lah.
untuk satu kematian kepada mereka yang mencarum KWSP. Okey, mencarum KWSP ada 2,500 tambahan. Ini bukan harta pusaka. Okey, dia panggil di bawah khairat jugalah. Termasuklah ASN, ASB tak silap saya. Ada dia bagi tak silap saya 1,000 rasanya bagi orang yang melabur dalamnya meninggal dunia. Boleh pergi tuntut, bawa sijil mati dan sebagainya. Dia tak terikat dengan hukum pusaka tu. Jangan marahlah kalau tak agih ikut pusaka. Sebab kena faham dulu yang mana satu harta pusaka, yang mana satu bukan harta pusaka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, imbuhan, pampasan, sagu hati. Kan, imbuhan, pampasan, sagu hati bukan dianggap harta pusaka. Pencen terbitan tidak dianggap harta pusaka. Kan, jangan duduk bergaduh nak berebut pencen terbitan. Tak dianggap harta pusaka. Bayaran perkeso juga tak dianggap harta pusaka. Jangan bahagi ikut pusaka lah. Nak bahagi terpulang kepada pemiliknya. Harta yang dipinjam memanglah bukan harta pusaka. Walau lama duduk pada tangan peminjam mati. Tak jadi pusaka. Okey, saya nak ulas sikit. Okey, next seterusnya kita lihat di bawah ulasan status pencen terbitan gratuiti ni. Sebab ramai mungkin masyarakat bertanya di luar sana. Okey, berkaitan dengan status pencen terbitan dan gratuiti atau ganjaran terbitan, tuan-tuan dan puan-puan ya. Sekejap nanti slide akan masuk. Okey, dah masuk. Okey. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia, yakni Jawatankuasa Muzakarah MKI kali ke-21 yang bersidang pada 12 September 1988 telah membincangkan tentang ganjaran terbitan dan pencen terbitan. Muzakarah telah memutuskan bahawa ganjaran terbitan dan pencen terbitan tidak termasuk sebagai harta pusaka, maka kaedah pembahagiannya tidak tertakluk kepada kaedah pembahagian harta pusaka atau faraid. Lama dah Jawatan Muzakarah jawab. Kita duk berebut wang pencen lagi. Ingat ia ada beza tuan-tuan dan puan-puan ya? Status pencen ni. Sebab itu kalau yang bertanya kepada saya kena tanya balik. Sebab ramai yang tanya, Ustaz, pencen ini harta pusaka atau tidak? Saya kena tanya balik, pencen yang mana? Kena tanya yang itu. Sebab pencen ada dua. Satu, wang pencen yang diterima oleh pesara atau orang yang dah berhenti kerja. Ketika dia masih hidup, dia panggil pencen. Pencen. Kan seorang itu umur 58, dulu 55, 56, 58, sekarang ni 60 contoh. Pencen lah dia dapatlah bulan-bulan 4,000 ke 5,000 bergantung kepada tempoh perkhidmatan dan gaji akhir dia. Tempoh perkhidmatan dalam bulan dan gaji akhir dia. Berapa dia? Maksimumnya adalah sebanyak 3/5 atau 60% daripada gaji terakhir dia berkhidmat. Kalau terakhir dia berkhidmat 10,000, pencen dia mungkin 5,000 atau mungkin 6,000 bergantung kepada tempoh berkhidmat. Jadi 5,000 sebulan, dia dapat duit 5,000 sebulan masuk pencen, sebulan masuk akaun dia. Duduk situ ya. Dia belanja hasil rumah sewa, hasil kebun untuk belanja harian. Yang itu duduk situ. Meninggal dia, pencen itu jadi harta pusaka yang masuk dalam akaun bank atau yang ada dalam simpanan. Itu jadi pusaka. Dia kata buang pencen jadi pusaka. Tak usah, pencen mana yang ayah saya simpan dalam akaun bank? Pusaka sebab dapat masa hidup. Yang kita duk bincang bukan pusaka ni, pencen terbitan, iaitu pencen yang dibayar kepada orang-orang yang diluluskan oleh Undang-Undang Akta Pencen 1980. Yang kerajaan buat, bagi kerja kerajaan lah, bagi kerja swasta lah. Okay? Jadi pencen terbitan iaitu pencen yang dibayar kepada ahli yang kematian, kepada waris ahli. Ia hanya dibayar kepada isteri dan anak-anak di bawah umur sahaja. Ibu bapa tak ada. Ibu bapa tak layak dapat wang pencen terbitan. Saya selalu sindir begitulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Ibu bapa si mati. Kan seorang ini kematian suami. Suaminya meninggal dunia. Dia dapat pencen terbitan daripada suaminya 4,000 ke 3,000, anak-anak dia dapat. Ibu ayah tak dapat.
mak dia pun, ibu ayah, mak mertua kepada isteri lah, mak kepada si mati, ayah kepada si mati, adik-beradik kepada si mati, tak layak dapat pencen terbitan, kerana pencen terbitan hanya dibayar kepada isteri dan anak-anak di bawah umur 21 tahun sahaja, atau anak-anak selamanya jika dia orang OKU dapat selamanya selagi dia OKU lah, didaftarkan di bawah OKU, anak OKU itu istimewanya, kan, untuk wang pencen terbitan. Jadi apabila dibayar ke isteri dan anak-anak, mak mertua kepada isteri, mak kepada si mati datang, makan duit haram tu, tak bayar pencen, tak bagi pun kat kita, kan, haram macam mana duit dia? Sebab dia bukan pusaka, dia adalah pemberian kerajaan kepada dia, sambung daripada arwah suaminya kepada dia, kerajaan beriahnya kepada dia. Untuk ibu bapa dapat juga, kena pindah akta pencen tadi. Itu maksudnya, sebab dia bukan harta pusaka. Sebab kita takut putus hubungan silaturahim disebabkan kita tak tahu hujung pangkal, kan bermasalah. Dipunca daripada kita putus hubungan silaturahim. Taklah putus hubungan silaturahim tu amat tak elok dalam Islam. Berebut harta pula yang bukan harta dia lagi tu. Kalau harta dia, padahal patutlah, kan, mak kata saya tak halal awak makan harta pencen arwah anak saya. Kan, kata-kata itulah cuma menantu yang baik, nak bagi sebagai ihsan itu terbaik, tetapi tak menjadi dia makan harta batil. Itu sahaja, kan, sebab dia bukan harta pusaka kerajaan, dah tentu dah harta tu dapat kepada siapa? Isterilah, kan, kepada suamilah, kepada anak-anak di bawah umur 21 tahun lah. Anak yang berkahwin dah berkahwin sebelum 21 tahun tak layak dah lah. Mana yang terdahulu? 21 tahun dulu ke kahwin dulu? Kalau kahwin dulu tak layak. Kalau tak kahwin, sampai 21 tahun dapat. Atau mengikut ijazah, pengajian ijazah di peringkat pertama, ijazah sarjana muda lah, masih lagi layak. Itu peraturan dah buat. Jadi tak ada dah senarai itu ibu bapa. Jadi dah dia bukan harta pusaka, habis bukan harta pusaka, harta siapa? Harta yang dinamakan dalam senarai itulah. Itu maksudnya. Okey. Begitu jugalah gratuiti. Gratuiti mungkin orang panggil ganjaran. Kan, sifir pencen 1/600 kali dengan gaji terakhir kali dengan tempoh perkhidmat di dalam bulan, sama juga berapa itulah pencen. Ganjaran terbitan sifirnya 7.5 per dengan 100 kali dengan gaji terakhir kali dengan tempoh berkhidmat dalam bulan, dapatlah ganjaran terbitan. Itulah ganjaran terbitan. Ganjaran terbitan tetap dibayar kalaupun orang itu meninggal. Itulah dipanggil terbitan. Kalau seseorang itu hidup lagi, dia tak panggil ganjaran terbitan, dia hanya panggil gratuiti. Kan kena beza dua tu. Contoh kalaulah si A ni, kan dia berhenti kerja dengan kerajaan dan sebagainya, dia berhenti dengan kerajaan dan sebagainya, tak kira lah, maka bayarlah gratuiti. Gratuiti itu bayar pada dia, kemudian baru dia meninggal, harta pusaka. Sebab masuk dah dalam pemilikan masa dia hidup, takrif harta pusaka kena lihat. Tetapi masa dia berkhidmat, dia meninggal, wang gratuiti yang dibayar itu dipanggil gratuiti terbitan, dibayar kepada siapa? Termasuk ibu bapa yang ini. Berbeza dengan pencen. Pencen tak termasuk kepada ibu bapa, gratuiti termasuk kepada ibu bapa. Maka mengikut nisbah yang dibayar oleh pihak-pihak lah. Kalau kerajaan 1/9 kalau tak silap saya kepada ibu bapa. Lihat kepada peraturan bayaran gratuiti terbitan. Okey, next seterusnya, slide yang terakhir kita pada pagi ini, insya-Allah. Sedikit wang pampasan kematian pekerja yang dianugerahkan oleh kerajaan atau swasta. Okey, wang, belum masuk lagi dalam tu, dalam, dah masuk kok. Okey, wang
simpan pampasan kematian pekerja yang dibayar pun tak dianggap harta pusaka. Fatwa Muzakarah Kebangsaan memutuskan tak dianggap pusaka. Contohnya lah, seorang tu bekerja, kerajaan bagi pampasan, soksu, pekesu dan sebagainya lah nama tu, atau wang tuntutan daripada mahkamah bayar. Yang duk berebut jadi harta pusaka. Pampasan mahkamah bukan tuntutan mahkamah. Keputusan Muzakarah kata bukan harta pusaka. Okey, jadi kalaulah seseorang itu kematian suami, isteri tuntut kepada pihak mahkamah atas kecuaian pihak-pihak, maka dapatlah pampasan dibayar oleh pihak-pihak, mahkamah jatuhkan. Jadi pampasan itu tak jadi harta pusaka, tuan-tuan dan puan-puan ya. Tak jadi pusaka. Jadi siapa yang menuntut? Itu penting. Jangan pakai kita kata tak apalah, awak nak tuntut saya reda je, ikut awak lah. Nak tuntut saya tak nak tuntut. Tiba-tiba isteri tuntut berjaya dapat 500,000 juta wang pampasan daripada tuntutan mahkamah. Bisinglah adik-beradik. Awak suruh tuntut tak nak. Kan biasanya mahkamah akan bayar kepada keluarga atau bayar kepada si penuntut. Siapa yang menuntut? Itu penting. Itu duk kata saya tak halal awak makan. Mana boleh, harta bukan pusaka. Pusaka boleh kata. Kan? Sebab itu nak kena faham. Sebab kita tak bergaduh, tak putus hubungan silaturahim tuntut yang bukan hak kita. Peliklah tuntut yang bukan hak kita. Entahlah bukan hak kita, bergaduh pula tu. Itu yang saya selalu pesan, begitulah. Tetapi kalau dapat terbaik nak bagi-bagi sama-sama. Okey. Kemudian slide berikutnya. Berkaitan dengan pampasan insurans konvensional ya, kematian pembeli polisi. Ini ada dalam keputusan Jawatankuasa Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat ya, status pampasan polisi insurans konvensional. Polisi insurans konvensional yang diputuskan tahun 2011. Jadi keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan ini, keputusan dia setelah meneliti hujah-hujah dan sebagainya, konvensional insurans merupakan suatu muamalah tak patuh syariah kerana mempunyai elemen-elemen yang bercanggah dengan prinsip Islam. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa pampasan polisi insurans konvensional yang diterima oleh ahli waris adalah dikira sebagai harta tak patuh syariah. Oleh itu, apabila dia tak patuh syariah, bagaimana pengurusannya? Next. Seterusnya, apabila dia dianggap wang tak patuh syariah, maka dalam hal ini jumlah bayaran pokok yang kita masuk pokok, ambil insurans konvensional pokok semasa kita beli polisi tu, ambil polisi tu, pembeli polisi beli, masa bayaran pokok itu, bayaran pokok harta pusaka. Kalaulah kita kata potong 100 sebulan ambil insurans takaful, yang ambil insurans yang non-Islamic insurans. Kalau Islamic tak ada isu. Yang ini yang kita bincang non-Islamic ni. Yang Islamic harta pusaka. Kalaulah dia letak apa nama? Kalau dia letak hibah, penerima hibah sebagai penerima lah. Itu undang-undang takaful sekarang lah. Peraturan Akta Kewangan Islam 2013. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi yang pokok kita masuk 100 sebulan meninggal kita. Insurans apa dia ambil? Sebab itu seorang tanya saya, insurans harta pusaka tak Ustaz? Insurans mana? Kena tanya dulu. Takkan nak boleh jawab terus begitu. Insurans sekian-sekian Islamic insurans. Okey, dia buat hibah ke tidak? Ada penama ke atau pakai hibah? Saya pun tak tahu. Habis saya nak jawab macam mana, awak pun tak tahu. Kan? Sebab benda itu perlu kepada penjelasan. Sebab jawapannya berbeza. Tengok polisi lah, dia ambil takaful. Kan? Takaful. Penama ke hibah? Penama. Harta pusaka. Dia ambil conventional insurance, non-Islamic insurance. Okey, pokok saja sebagai pusaka. Lebihan itu bukan harta pusaka. Habis saya nak tahu dari mana pokoknya Ustaz? Bila dia mula mencarung dan bila dia mati? Kira kalau 100 sebulan, 10 tahun dia mencarung, maka 12,000. Tengoklah. Yang 12,000 harta pusaka. Syarikat bayar, syarikat insurans konvensional ni bayar sebanyak 200,000. Maka 188,000 bukan harta pusaka. Yang jadi harta pusaka hanya 12,000 je. Ini yang kelabu mata tu. Yang sikit pusaka, yang banyak bukan. Ini yang masalah ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang itu
Yang susah kita ya. Kan. Tapi bagaimana nak menguruskan yang lebih itu manakala baki pampasan polisi insurans konvensional tersebut tidak boleh diwarisi oleh waris-waris melalui sistem faraid. Serta wajib bukan sunat harus dah, wajib dilupuskan dengan menyerahkan sama ada kepada Baitul Mal, Majlis Agama Islam negeri-negeri. Kalau di wilayah persekutuan kita ini adalah di Mawib lah, serah kepada pihak Mawib, terpulanglah kepada pihak Mawib nak buat macam mana. Sebab itu dipanggil wang tak patuh syariah, ada tata cara pengurusan di Mawib. Jadi kita serah kepada dia, atau didermakan untuk tujuan kebajikan, terutamanya kepada golongan fakir miskin kalau kita boleh buat sendiri. Tapi kita dah ada mawid dan sebagainya, utamakan yang itu dulu. Bukan bererti buat sendiri tak sah, bukan begitu. Kita nak jaga hubungan dan sebagainya, pandai cari derma, termasuk fakir miskin. Kita kata fakir, orang itu tak fakir pun. Kita kata miskin, orang itu tak miskin pun. Kita tak tahu pun yang mana fakir miskin. Jadi nak beza fakir miskin pun tak payah dah nak cari, lebih baik serah kepada mawid. Contoh, atau apa-apa kepentingan-kepentingan lain lah. Okey, kepentingan-kepentingan lain. Kalau kita boleh pandai beza, terpulang. Sebab ia ada kategori fakir miskin ni, kan? Sebab saya selalu juga kena rupanya orang menyamar sahaja. Kaya lebih pada pemberi lagi kita panggil miskin. Sebab style dia hidup begitu. Ada juga kan. Jadi itu penting. Jika terdapat waris pembeli polisi, contohnya isteri dan anak-anak pembeli polisi dikategorikan sebagai golongan fakir miskin, maka hukumnya adalah harus bagi ahli waris tersebut mengambil pampasan polisi insurans konvensional berkenaan dengan jumlah yang sepatutnya, yang wajar lah. Okey, yang wajar. Okey, tapi disahkan fakir dia tu tidak semua orang terjumpa mana-mana kawan kita, ni banyak harta lah. Tak ada, aku tak ada harta sangat. Semua kata tak ada harta, walaupun berjalan keretanya tak cukup panjang. Biarlah disahkan oleh pihak berkuasa. Okey, next last. Okey, wallahu alam. Terima kasih. Saya buka ada mungkin dalam 5 minit kalau ada persoalan daripada kawan-kawan kita yang mengikuti pada kali ini. Mungkin perubahan waktu kali pertama ini keselesaan peserta mungkin tak dapat keselesaan sepenuhnya. Sebab saya malam ini kan ramai nak terawih, tidak saya cakap seorang-seorang kan, payah pula tak ada peserta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya, ramai juga yang hadir pagi ini. Alhamdulillah, ramai kawan-kawan yang saya kenal pun ramai kan. Ustaz Hilmi Hanis pun ada juga ni waktu kali pertama ini keselesaan. Okey, jadi kalau kita lihat Ustaz Hilmi Hanis, ini pakar faraid di Malaysia dah ni. Ada yang saya kenal lah. Okey, mungkin sama-sama kita kongsi, bukan nak mengajar sangat, kita nak berkongsi apa yang setakat yang saya tahu. Okey. Okey, kalau ada soalan tuan-tuan dan puan-puan boleh kemukakan dalam Facebook kita. Kalau ada soalan, kalau tak ada, okey. Kalau tak ada, setakat ni tak ada nampak ni. Okey. Jadi saya boleh buat rumusan dalam masa seminit dua oleh kerana tak ada soalan ni. Tentang tajuk kita pada tengah hari lah ni. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah harta pusaka. Yang pertama, kita perlu kenal pasti apa itu harta pusaka. Untuk kita bezakan yang mana satu harta yang perlu kita taklukkan atau perlu kita uruskan secara faraid, secara pusaka. Sebab pengurusan pusaka ada panjang lagi nanti. Sebab itu kita nak kenal pasti yang mana satu dulu harta pusaka, yang mana satu pula bukan harta pusaka, untuk kita laksanakan pembahagian apa-apa urusan yang bertakluk dengannya tapi tak terikat dengan pembahagian harta pusaka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Jadi kita dah boleh beza, kumpulan ini harta pusaka, kumpulan ini bukan. Yang bukan ini tak terikat hukum harta pusaka. Jadi yang bukan harta pusaka nanti, kalaulah sekiranya si mati, contoh kalau sekiranya kita akan sentuh akan datang ni, nak bangkit semangat, akan datang nak masuk lagi ni, sebab kita akan rehat agak panjang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau kita
Kita kumpulkan kan harta kan. Contoh ini harta pusaka ini bukan. Si mati meninggal dunia ada hutang. Banyak hutangnya. Hutang wajib bayar harta pusaka. Yang kelompok ini. Wajib bayar. Tak cukup harta kelompok ini. Tak wajib ambil kelompok yang bukan harta pusaka. Tak wajib ambil. Tapi nak guna terpulang. Okey, waris tak guna terpulang. Okey, itu dari segi pengurusan kadang-kadang. Okey, ada satu soalan daripada kawan kita, pengikut kita atau pendengar kita pada tengah hari ini. Salam Ustaz, waalaikumsalam. Duit atau harta yang bukan dikira pusaka boleh tak diguna untuk selesaikan hutang si mati sekiranya si mati tiada pusaka? Baru bersambung dengan apa yang saya dah ulah. Alhamdulillah, maksudnya cepat dia tu. Okey, terus tangkap kan apa yang saya nak sentuh kan. Boleh baca fikiran saya, risau juga saya ni. Okay. Kan? Boleh tak nak digunakan terpulang kepada waris? Kalau sekiranya macam sekolah tadi kan, sekolah Aiman yang umur 8 tahun dapat daripada duit sekolah tu 5,000. Duit sekolah tu dipungut untuk siapa? Untuk Aiman yang kemati ayah. Duit Aiman ni tak boleh guna untuk bayar hutang walaupun dapat 10,000. Sebab Aiman di bawah umur. Dia tak boleh, tak setuju. Dia tak ambil duit Aiman lah bayar hutang arwah ayah. Tak wajib ambil. Tak boleh ambil sebab Aiman baru umur 80 tahun. Aiman tak kisah, ambil lah nak ambil semua pun tak boleh pakai. Sebab dia baru umur 8 tahun. Sebab itu saya kata kena perhatikan bentuk harta tadi. Yang bukan pusaka ni kena tengoklah. Jadi secara umumnya yang bukan pusaka tak wajib untuk bayar hutang si mati. Yang bukan. Yang jadi wajib adalah yang bakul pusaka. Baik itu nak kena beza tu. Yang ini tak wajib. Jangan kita kata dia makan-makan harta haram, hutang tak bayar. Hutang tak bayar, makan haram. Mana makan haram? Sumbangan orang ramai. Kan? Sumbangan orang ramai. Bukan harta pusaka. Biar kita faham supaya tak bergaduh dalam masyarakat benda yang tak patut bergaduh pun. Jadi itu maksud saya, wallahualam. Jadi boleh nak diguna, tapi tengoklah kalau diberi untuk anak yatim, orang miskin, anak yatim, orang OKU mental, orang bawah umur, jangan ambil lah. Tapi kalau beri kepada isteri dapat 20,000 sumbangan orang ramai untuk isteri nak bayar hutang terpulang. Sebab dia dah boleh beri persetujuan. Orang dah dewasa. Itu sebab itu saya tak boleh nak jawab boleh secara umum. Boleh secara umum, tak boleh. Sebab lihat kepada yang kumpulan bukan harta pusaka ini. Ia diberi kepada siapa. Boleh faham ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Bagus soalan ni. Nak habis ada pula lagi satu soalan. Okey. Last. Okey. Last kawan-kawan nak bersiap untuk solat Zuhur dan sebagainya. Okey, Ustaz Hilmi nak tanya ni. Okey, Ustaz Hilmi ni kan dia tahu dah ni. Okey, tak apa, kita sama-sama kongsi. Jika Ustaz Hilmi kata, okey, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jika harta pusaka yang telah lama tak diuruskan sehingga kematian lapis-lapis, ramai dah matinya. Ahli waris pun dah tak kenal siapa dah, tak tahu siapa. Bagaimana cara terbaik untuk selesaikan harta pusaka tersebut? Tak jumpa nak cari dah kan, puas jejak kasih dan sebagainya. Harta dah tak tahu, dah bercampur aduk bagaimana jalan terbaik untuk kita uruskan harta berkenaan. Okay? Waris A tak kenal dah, lama sangat dah, 40 tahun 50 tahun dah. Okay? Tah ke mana dah sebahagian waris, sebahagian kenal, selama mana kita boleh pastikan bahagian ahli waris yang layak bahagian dia, kita kena serahlah. Bahagian yang kita tak pasti, maksud tak jumpa cari, tak dihukumkan mati dan sebagainya, kita simpan. Yang itu pengurusan yang terbaik lah. Selama mana kita boleh, maksudnya bukan tak kenal semua kan, keturunan dia kenal lah. Ayah dia dapat banyak mana, ayah dia dah meninggal kan, anak-anak dia pun tak tahu dapat banyak mana. Dia anak yang belah sini, dia ada 5 orang anak ayah tadi. Anak yang kelima ini meninggal dah, hidup lagi. Yang 4 sebelum tu meninggal. Dia keturunan dia tu boleh ambil bahagian dia, itulah jalur itu saja. Selagi mana boleh kita uruskan sedemikian, tak ada masalah. Cuma langkah terbaiknya sewajarnya kena simpan dan sebagainya. Selagi mana tidak boleh dipastikan. Yang boleh kita bentuk secara pasti pembahagiannya boleh diserahlah. Terutamanya hasil-hasil dalam bentuk wang ringgit. Tanah memang sukarlah nak dibagi. Hasil daripada tanah boleh bagi. Hasil sewa tanah, hasil sewa rumah, tak payah lain payahlah. Sebab digeran itu nak ditukar nama semua sekali kan, nak proses serentak. Pejabat tanah tak proses untuk kita seorang. Contoh, yang itu payahlah. Tapi hasil itu
boleh diuruskan. Bagi yang itu wallahu alam, itu saja jawapan saya. Kalau nak jadikan yayasan semua boleh ambil sama banyak, payah juga selagi mana tak boleh dipastikan. Jadikan yayasan simpan. Ada yang boleh dipasti boleh berkeperluan nak gunakan harta berkenaan, jadi kita menginaya dia pula seolah begitulah. Kesian kat dia kerana tunggu orang lain kan. Wallahu alam, kerana tunggu orang lain dia tak dapat juga. Sedangkan dia nak sambung belajar, nak tuntut ilmu dan sebagainya. Wallahu alam. Kalau tak ada lagi, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, jawapan saya itu mungkin sampai, sebahagian mungkin tak sampai. Wallahu alam. Harap-harap jawapan yang saya berikan itu boleh membantulah. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, saya mohon maaf mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan. Tadi ada masalah teknikal, kita lambat sedikit. Saya mohon maaf kerana biasalah tuan-tuan dan puan-puan ya, perkara-perkara ini boleh berlaku. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang mengikuti kita. InsyaAllah kita sambung selepas raya pula, tak silap saya lah tarikh jadual kita. Jadi jangan lupalah untuk kita ikuti lagi akan datang. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap kata. Maklumlah sembang bulan puasa campur dengan macam-macam kan. Masing-masing kan, dengar pun dengar, tak dengar je sambil pejam mata, mana tahu kan. Jadi mungkin macam Ustaz kata kat saya je, bukan rupanya yang mengigau kan, mana kita tahu. Saya mohon maaf dan sebagainya lah. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.